Hai, selamat datang ke IT TV. Saya Cikgu Intan, Cikgu Mata Pelajaran Sains Tingkatan 4. Tajuk kita pada hari ini ialah Langkah Keselamatan dalam Makmal bahagian ketiga iaitu Pemadam Kebakaran. Murid-murid, cuba lihat apa yang cikgu ada di sini. Ini ialah contoh salah satu alat pemadam kebakaran. Dekat mana biasanya kita boleh lihat kebakaran? Kebakaran boleh berlaku di mana-mana jua sekalipun. Betul? Jadi adakah murid-murid tahu apakah yang menyebabkan kebakaran berlaku? Apa dia jenis-jenis alat pemadam kebakaran yang kita tahu? Dan jenis-jenis api yang murid-murid akan pelajari? Jika nak tahu, mari bersama-sama Cikgu Intan. Kebakaran berlaku akibat wujudnya gabungan tiga unsur iaitu oksigen, api dan juga bahan bakar. Kebakaran di bengkel kimpalan boleh berlaku dengan banyak kerana proses kimpalan itu sendiri. Oleh yang demikian, amat penting untuk pelatih mengenali jenis-jenis api dan cara menggunakan setiap alat pemadam api. Cuba lihat pada info tambahan mengenai segitiga api. Sumber yang pertama ialah sumber panas, contoh gunung berapi iaitu segala hal yang boleh menghasilkan haba. Yang kedua, oksigen. Oksigen dengan kadar minimum iaitu 16% boleh menjadi unsur yang penting untuk pembentukan api. Di udara normal, terdapat 20% kandungan oksigen. Yang ketiga, kita ada bahan bakar di mana ia terdiri daripada zat padat, cair ataupun gas yang mudah terbakar. Contoh seperti kertas, sampah kering, minyak dan juga LPG. Lihat di sini ya murid-murid, ini adalah alat pemadam api. Baiklah, di sini cikgu ingin terangkan, ini adalah salah satu alat pencegahan kebakaran mudah alih yang penting. Bila cikgu kata mudah alih bermaksud alat ini boleh dibawa ke mana-mana sekalipun. Satu alat pemadam kebakaran pertahanan barisan hadapan. Maksudnya apa? Iaitu memadam kebakaran peringkat api permulaan. Jika api baru bermula, jadi kita semua boleh gunakan alat pemadam api ini untuk memadam api yang kecil. Lihat pada struktur alat pemadam api, kita ada pemicit, hos pemancut, picu, tolok tekanan, pemegang dan juga badan. Jenis-jenis alat pemadam api, kita ada 4 jenis. Yang pertama, air. Yang kedua, buih. Yang ketiga, debu kering. Dan yang keempat, karbon dioksida. Mari kita lihat jenis alat pemadam api. Yang pertama iaitu air. Warna pelekat pada badannya ialah merah seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Untuk buih, warna pelekatnya ialah krim. Debu kering, warna pelekatnya ialah biru. Dan karbon dioksida, warna pelekatnya ialah hitam. Jenis-jenis api dan alat pemadam api. Kelas api, kita ada 6 jenis iaitu kelas A, api pepejal, kelas B, api cecair, kelas C, api gas, kelas D, api logam, kelas E dan juga kelas F. Jenis bahan bagi kelas A seperti kayu, kertas, kain, plastik dan tayar. Jenis pemadam api yang kita gunakan ialah air dan juga debu kering. Untuk kelas B, kita ada minyak, cat, varnish dan dakwat. Jenis pemadam api yang kita akan gunakan ialah buih, debu kering dan karbon dioksida. Kelas api C iaitu api gas. Jenis bahannya ialah gas butana, metana dan asetilena. Pemadam api yang kita akan gunakan ialah debu kering dan karbon dioksida. Kelas D untuk api logam terdiri daripada logam,
kalium, natrium dan magnesium. Dan pemadam api yang kita akan gunakan ialah debu kering. Kelas E terdiri daripada jenis bahan peralatan elektrik dan jenis pemadam api yang digunakan ialah debu kering dan karbon dioksida. Kelas F jenis bahan ialah lemak dan minyak masak. Jenis pemadam api yang kita akan gunakan ialah debu kering dan karbon dioksida. Baiklah murid-murid, cikgu ingin menerangkan tentang tajuk kita yang seterusnya iaitu pemadam api ABC. Jadi, apa itu pemadam api ABC? Pemadam ini ialah pemadam api untuk kebakaran yang tahap sederhana. Kenapa kita panggil ABC? Sebab dia dilabelkan sebagai pemadam api ABC. Okey, sudahkah murid-murid lihat apa itu pemadam api ABC? Seperti yang dilabelkan ABC. Dan kenapa kita panggil sebagai pemadam api ABC? Cuba lihat di sini. Kita ada tahap kebakaran jenis api A, B, C dan E yang mana murid-murid telah belajar sebentar tadi. Pemadam api ABC. Serbuk kering ABC, serbuk kering amonium fosfat adalah pemadam api yang serba boleh untuk kelas A, B, C dan E bagi melawan kebakaran risiko sederhana. Apabila ia digunakan di permukaan yang panas dan di kawasan yang menyebabkan kesesakan pernafasan, zarah bahan tersebut akan membentuk satu halangan untuk mengasingkan oksigen dan dengan itu ia akan menghalang penyalaan semula. Ia juga tidak mengalirkan elektrik serta mempunyai keupayaan untuk menjadi perisai haba dan cepat memadamkan api. Selimut kebakaran. Selimut api ataupun kita panggil sebagai fire blanket ialah satu peralatan untuk memadam kebakaran. Namun, selimut kebakaran ini tidak dapat digunakan untuk semua jenis kebakaran. Alat pemadam api ini diperbuat daripada kain gentian kaca yang disalut dengan bahan tahan api. Cara ia berfungsi adalah untuk menghentikan bekalan udara ke dalam api. Tibalah masa untuk cikgu terangkan macam mana cara untuk menggunakan alat pemadam api. Seperti yang kamu lihat di sini, cikgu ada dua jenis alat pemadam api. Yang pertama iaitu yang sebentar tadi cikgu explain, cikgu terangkan. Ini adalah alat pemadam api jenis ABC. Dan ini adalah alat pemadam api jenis karbon dioksida dan ianya berwarna hitam. Cara menggunakan alat pemadam api yang pertama, cuba kamu lihat di sini. Ini kita panggil sebagai pin keselamatan. Apa yang kamu perlu buat? Langkah pertama, cabutkan pin keselamatan di sini dan pastikan alat pemadam api berada dalam kedudukan yang tegak. Langkah kedua, apa yang kamu perlu lakukan selepas kamu cabut pin keselamatan di sini? Langkah kedua, ini adalah muncung alat pemadam kebakaran. Apa yang kamu perlu lakukan? Halakan alat muncung kebakaran ini ke pangkal api. Jika api sebesar ini, setinggi ini, kamu takkan halakan di atas. Kamu akan halakan ke bawah, ke pangkal api. Dan jarak di antara alat pemadam kebakaran ini dengan api adalah 2 ke 2.5 meter. Ingat tu? Selepas kamu halakan muncung ini ke pangkal api, langkah ketiga kita ialah dengan menekan tuil ataupun lever ini. Dan dengan menekan tuil ataupun lever ini, gas karbon dioksida akan keluar daripada muncung. Langkah kita yang terakhir pelajar-pelajar sekalian iaitu selepas kita dah menekan tuil ini, apa yang kita perlu lakukan? Tadi kita dah halakan kan? Macam mana cara untuk memadam api? Kita perlu melakukan daripada kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ya, begitu caranya. Murid-murid, kita juga perlu memberi penekanan audit alat pemadam api kerana untuk memastikan alat pemadam api kita berfungsi dengan baik. Apa yang kamu perlu lakukan ialah kita perlu memeriksa tarikh luputnya, lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan sekolah iaitu di mana ia diletakkan, jenis pemadam api dan juga bilangan jenis pemadam api.
Jadi murid-murid cuba lihat pada gambar yang ditunjukkan, kita ada contoh daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi di situ kamu boleh lihat kita ada tarikh luput, alamat dan juga nombor siri. Sekarang tiba masanya untuk cikgu menanyakan soalan kepada kamu sekalian. Soalan 1. Dua contoh bahan api kelas B ialah A. Tembaga dan aluminium, B. Cardboard dan surat khabar, C. Minyak gris dan cat, D. Pembakar roti dan pemutus litar. Kalau kamu tahu, tembaga dan aluminium adalah jenis bahan dari kelas api D, iaitu api logam. Bukan. B. Cardboard dan surat khabar. Itu adalah kelas A, iaitu api pepejal. C. Minyak gris dan cat. Ya, betul. Ini adalah api daripada kelas B. Dan pembakar roti, pemutus litar adalah kelas api daripada peralatan elektrik, iaitu kelas E. Maka jawapan bagi soalan ini ialah C. Minyak gris dan cat. Soalan 2. Pemadam kebakaran karbon dioksida direka bentuk untuk jenis bahan api A. Kelas B dan C, B. Kelas A, B dan C, C. Kelas A dan C, D. Kelas D dan A. Jika kamu lihat pada nota cikgu yang sebelum ini, kita tahu jenis pemadam api karbon dioksida hanya digunakan untuk kelas B, C, E dan juga F. Oleh kerana E dan F tidak ada dalam pilihan jawapan, maka jawapan kita ialah A, kelas B dan C. Soalan 3. Apakah yang akan berlaku jika air digunakan untuk memadamkan api yang disebabkan oleh cecair mudah terbakar? A. Api terpadam, B. Mengurangkan kadar kebakaran supaya berjaya menyelamatkan diri, C. Api akan menyala dengan tidak terkawal, dan D. Api akan bertukar warna. Kamu tahu tak, air terdiri daripada unsur hidrogen dan juga oksigen. Dan sekali lagi ingin cikgu tekankan, oksigen adalah salah satu unsur yang menyumbang kepada kebakaran. Dan jika kamu gunakan air untuk api yang sedang marak, ini akan menyebabkan keadaan yang tidak terkawal. Maka jawapan kita ialah C. Api akan menyala dengan tidak terkawal. Soalan 4. Gambar rajah menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan alat pemadam api dalam susunan yang salah. Susunkan gambar rajah yang ditunjukkan mengikut susunan yang betul. Kita ada susunan A, B, C, D dan E. Mari kita lihat satu persatu. Gambar A menunjukkan seseorang sedang menghalakan muncung alat pemadam api. Gambar B, alat pemadam api dihalakan daripada kiri ke kanan. C, itu adalah gambar kita menarik pin keselamatan. D, tingkap dibuka. E, ialah di mana gambar menunjukkan tuil ataupun lever ditekan. Maka jawapan kita untuk soalan ini ialah, yang pertama ialah D. Diikuti dengan C, A, E dan B. Soalan 5. Arah manakah yang anda perlu halakan muncung alat pemadam api semasa hendak memadamkan api kebakaran? A. Bahagian atas api, B. Bahagian pangkal api, C. Bahagian tengah api, D. Jauh dari api. Murid-murid ingat lagi ke apa yang cikgu pesan tadi? Kita hendaklah halakan muncung ke bahagian bawah ataupun pangkal api. Dan jawapan bagi soalan ini ialah B. Bahagian pangkal api. Bagaimana murid-murid? Kita telah belajar pelajaran yang baru, iaitu cara mengendalikan alat pemadam kebakaran. Dan pada cikgu kita ada alat pemadam api. Ini adalah jenis ABC dan ini adalah jenis karbon dioksida. Ingat lagi pada 3 unsur tadi, kita kena ada oksigen, api dan juga bahan bakar untuk kita mencetuskan satu kebakaran. Dan cara mengendalikan alat pemadam api ini sangat penting. Dan apa lagi yang kita belajar? Kita dah belajar
apa yang terdapat pada alat pemadam api seperti badannya. Ini adalah pin keselamatan dan juga lain-lain. Lagi, apa lagi yang kita dah belajar? Jenis-jenis alat pemadam api. Kita ada air, buih, debu kering dan juga karbon dioksida. Lepas tu apa lagi murid-murid yang kita belajar? Jenis-jenis api iaitu A. Api pepejal, B. Api cecair, C. Api gas, D. Api logam, E dan juga F. Jadi murid-murid kena ingat apa dia jenis bahan-bahan dan apa dia alat pemadam api yang perlu kita gunakan. Baiklah, cikgu juga ada menerangkan tentang selimut kebakaran yang dibuat daripada bahan gentian kaca. Dan yang paling penting adalah macam mana cara untuk kita gunakan alat pemadam api dengan betul. Ingatlah keempat-empat langkah yang cikgu dah terangkan. Apa lagi yang kita belajar? Iaitu penekanan audit, di mana kita nak pastikan alat kita berfungsi dengan betul. Jadi dengan itu, lakukan lebih, ulang kaji dan sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.